Kesatuan Sekerja Berintegriti Memacu Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ukapan yang saya sebutkan sebentar tadi adalah merupakan satu ukapan yang begitu berprestij pada tahun ini. Terima kasih kepada penganjur yang dihormati, barisan juri yang arif lagi bijaksana, seterusnya para hadirin sekalian. Sebelum kita teruskan pidato saya pada hari ini, marilah kita sama-sama memahami konsep tajuk ini dengan lebih mendalam. Konsep Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita adalah merupakan satu visi ke arah membentuk sesebuah negara yang maju, beradab dan inklusif. Dalam usaha merealisasikan visi ini, peranan Kesatuan Sekerja yang berintegriti adalah amat penting. Oleh itu, Kesatuan Sekerja bukan sahaja menjadi suara pekerja, tetapi juga menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara. Hari ini, kita akan membincangkan bagaimana Kesatuan Sekerja yang berintegriti boleh memacu Malaysia ke arah mencapai status negara madani. Hari ini saya membawakan sebanyak 4 indikator yang kita sama-sama boleh fahami. Kita pergi kepada indikator yang pertama. Kesatuan Sekerja sebagai penggerak kepada ekonomi Malaysia. Hadirin hadirat sekalian, Kesatuan Sekerja yang berintegriti memainkan peranan yang penting dalam menggerakkan ekonomi negara. Menurut statistik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2023, terdapat lebih 800,000 ahli Kesatuan Sekerja di Malaysia ini. Ini menunjukkan ia mewakili kira-kira 6% daripada jumlah tenaga kerja negara. Kesatuan-kesatuan ini telah berjaya merundingkan peningkatan gaji purata sebanyak 5.2% pada tahun lepas yang secara langsung menyumbang kepada peningkatan kuasa beli dan pertumbuhan ekonomi domestik. Kedua, pemerkasaan pekerja melalui latihan dan pembangunan. Hadirin hadirat sekalian, Kesatuan Sekerja yang berintegriti juga memainkan peranan yang penting dalam memperkasakan pekerja. Sebab itu kita dapat lihat data daripada Kementerian Sumber Manusia menunjukkan pada tahun 2023, Kesatuan Sekerja telah menganjurkan lebih 500 program latihan dan pembangunan melibatkan kira-kira 100,000 pekerja. Program-program ini termasuk merangkumi pelbagai aspek, antaranya kemahiran teknikal, pengurusan kewangan peribadi dan kesedaran hak pekerja. Tidak lupa juga program berkaitan dengan kesihatan mental dan sebagainya. Hasilnya, produktiviti pekerja meningkat sebanyak 3.8% berbanding tahun yang sebelumnya. Ketiga, memperjuangkan keadilan dan kesaksamaan. Integriti Kesatuan Sekerja juga terselah melalui usaha memperjuangkan keadilan dan kesaksamaan di tempat kerja. Hadirin hadirat, laporan daripada Mahkamah Perusahaan Malaysia menunjukkan bahawa pada tahun 2023, Kesatuan Sekerja telah berjaya menyelesaikan sebanyak 85% daripada 1,200 kes pertikaian pekerja yang dibawa ke mahkamah. Ini termasuk isu-isu seperti diskriminasi, gangguan di tempat kerja dan penamatan kerja yang tidak adil. Usaha ini telah menyumbang kepada peningkatan indeks kepuasan kerja nasional sebanyak 7% berbanding tahun sebelumnya. Dan indikator yang terakhir, yang keempat pada hari ini, mempromosikan kesejahteraan pekerja. Hadirin hadirat sekalian, Kesatuan Sekerja yang berintegriti juga memberi tumpuan kepada kesejahteraan holistik pekerja. Menurut kajian yang dijalankan oleh Institusi Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Negara, NIOSH, pekerja telah memainkan peranan Kesatuan-kesatuan Sekerja telah memainkan peranan penting dalam mengurangkan kadar kemalangan di tempat kerja sebanyak 12% berbanding tahun sebelumnya. Ini dapat dicapai melalui kerjasama erat dengan majikan dalam melaksanakan pelbagai program-program keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta
mempromosikan amalan kerja yang selamat. Hadirin hadirat sekalian, sebagai konklusi untuk hujah saya pada hari ini, akhir kata, marilah kita sama-sama renungkan kata-kata yang amat berhormat Perdana Menteri kita, yang mana beliau menyatakan kesatuan sekerja yang berintegriti adalah tulang belakang kepada pembangunan negara. Mereka bukan sahaja memperjuangkan hak mereka, tetapi juga menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang adil, makmur dan harmoni. Ini adalah ciri-ciri utama sebuah negara Malaysia Madani. Justru adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah, sama ada kita sebagai ahli kesatuan, majikan atau pembuat dasar untuk terus menyokong dan memperkasakan peranan kesatuan sekerja dalam usaha kita memacu Malaysia ke arah status negara madani. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.